Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila lihat nota ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqsalu alaykuma syuwadhun min narin wa nuhas fala tantasiran fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. Kamu wahai golongan yang kafir ingkar dari kalangan jin dan manusia akan ditimpakan dengan api yang menjulang-julang dan leburan tembaga cair yang membakar. Dengan yang demikian kamu tidak akan dapat mempertahankan diri dari azab seksa itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Selain itu, sungguh ngeri ketika langit pecah, lalu menjadilah ia merah mawar, berkilat seperti minyak. Kita masih lagi dalam ayat-ayat yang membuat kecaman tubi, dan kecaman itu diteruskan menerusi ayat 35 ini dengan ancaman dan janji buruk yang tidak dapat diselamatkan lagi. Yursalu alaykuma syuwadhun min narin wa nuhas fala tantasira. Yursalu alaykuma, dilepaskan ke atas kamu berdua jin dan manusia pucuk-pucuk api yang menjulang tinggi, syuwadh min nar wa nuhas, dan tembaga cair. Ini satu amaran yang keras selepas beberapa amaran sebelum ini. Beberapa amaran apabila diberi begitu banyak, tentulah salah satu daripadanya memberi kesan kepada seseorang. Amaran keras, kemudian lebih keras dan lebih keras lagi. Yursalu alaykuma syuwadhun min nar. Syuwadh mana pucuk api, dan tembaga cair. Tembaga cair panas tidak terkira panasnya. Demikian juga dengan pucuk api, panas, malah api semuanya panas. Yang tidak panas itu bukan api namanya. Kemudian Al-Quranul Karim di dalam ayat ini menyatakan syuwadh. Rangkaian ayat masih dalam konteks makhluk jin dan manusia yang dicabar pada hari kiamat ketika mereka dalam kepungan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dahulu. In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kamu tidak boleh lari
tak boleh lari daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, kerana kamu tidak dapat menembusi langit. Tak dapat tembusi langit ini. Kalau boleh, bolehlah kamu tembusi, tapi tidak boleh kecuali dengan izin Allah, dengan sultan. Sultan maknanya dengan kekuatan ilmu, kekuatan tenaga, apa jua kekuatan. Malah bertolak daripada kekuatan ilmu itu lahirnya berbagai-bagai peralatan yang boleh memecahkan bangunan-bangunan yang besar, bukit bukau. Ini semuanya kerana ilmu pengetahuan. Jadi munasabah terjemahan sultan di situ dengan ilmu. Sultan makna asalnya sultan yang menguasai, sultan penguasa ilmu yang menguasakan seseorang. Pangkat tidak menguasai sesiapa pun tanpa ilmu. Ada ilmu, tak ada kuasa, mungkin lebih kuat daripada orang yang ada kuasa tapi tidak ada ilmu. Jika manusia cuba berbuat demikian, akan dikejar pula dengan pucuk-pucuk api yang tiada asap, syuak dan tiada asap, dan dengan tembaga cair yang dicurahkan ke atas kepala mereka. Tak ada siapa yang boleh lari daripada hukuman ini. Andainya ada sesiapa, maknanya tidak ada juga, andainya ada sesiapa yang cuba melarikan dirinya daripada hukum Allah, mereka akan dikejar dengan pucuk api, akan dikejar dengan tembaga cair, akan disiram ke atas kepala mereka. Ini amaran Allah. Amaran Allah Subhanahu wa taala, amaran orang yang ada sultan, ada kuasa. Amaran orang yang ada kuasa tidak akan sia-sia, tidak akan terlepas dengan begitu saja. Lain keadaannya dengan amaran orang yang tidak ada kuasa, mulutnya saja yang bercakap tetapi dia tidak mempunyai kuasa. Itu maksudnya sultan. Tafsiran ini boleh diperkukuhkan lagi dengan beberapa firman Allah, antaranya misalnya firman Allah dalam surah Al-Mursalat. Al-Mursalat. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila zillin dhi salasi syu'ab la zalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bishararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ini tafsiran kepada ayat yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhas. Bagaimana tafsirannya? Tafsiran Quran dengan Quran juga lah. Ada ayat Quran yang menyatakan hampir serupa dengan maksud ini, iaitu firman Allah, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu menerima azab yang dahulunya telah kamu dustakan. Ini juga namanya istihza. Istihza mempermain-mainkan, mengejek golongan yang melawan Allah Subhanahu wa taala pada suatu ketika dahulu. Pada hari kiamat mereka akan dipermain-mainkan dengan kata-kata intaliqu, pergilah kamu menerima azab yang dahulunya telah kamu dustakan. Bukan mereka tak mau pergi, mereka dipaksa pergi, sama ada suka, rela ataupun tidak rela, atau pergi. Tapi mengapa disuruh lagi kalau mereka dah sedia pergi? Ini satu uslub dalam Al-Quranul Karim, uslub istihza namanya, uslub mempermain-mainkan. Banyak ayat seumpama ini. Misalnya dalam Al-Quran menyatakan kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu kera monyet. Siapa mahu jadi kera dan monyet? Kalau ditakdirkan oleh Allah yang Maha Kuasa itu manusia akan jadi monyet, dan ada manusia telah ditukar perangainya kepada perangai monyet, ataupun jasadnya jasad monyet, maka jadi monyetlah mereka. Jadi kunu qiradatan khasi'in bukan perintah tetapi mempermain-mainkan, istihza namanya. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila zillin dhi thalasi syu'ab. Pergilah kamu ila zillin, kepada naungan yang mempunyai 3 cabang. La zalilin, tidak ada bayang, wala yughni minal lahab, dan tidak pula terkaya daripada pucuk api. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Pucuk-pucuk api itu melontar dengan
bunga-bunga api seperti istana, kal qasri, seperti istana, maknanya besarnya, cantiknya bunga api itu. Tapi panas tak kira lah, cantik bagaikan istana. Ini pun uslub yang boleh kita fahami bahawa di sana ada juga lagi istihza namanya. Kalau kamu gagal masuk surga sebenarnya yang disediakan oleh Allah, boleh kamu masuk surga puncak api seperti istana juga. Ka'annahu jimalatun sufrun, seperti unta-unta warna kuning. Api itu, bunga-bunga api itu cantiklah. Warna kuning unta ni pun tak banyak, tak ramai barangkali, tapi bila ada unta warna kuning, cantik tu, cantik. Tapi cantik itu sudah cukupkah bagi mereka yang mendustakan Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah? Cantik seperti bunga api, cantiknya bunga api, panas ke tak panas, membakar. Begitulah ayat Al-Quranul Karim menjelaskan bagaimana nasib manusia yang mendustakan nikmat-nikmat Allah dalam dunia ini. Dan nikmat itu diulangi amaran dan pengingatannya dengan perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sebanyak 31 kali. 31 kali. Jadi kalau diulang sampai 31 kali ini, tak berkesan lagi ke manusia yang mendustakan nikmat Tuhan? Sepatutnya berkesanlah jika jiwa mereka ini jiwa manusia yang waras, hati yang boleh menerima teguran ataupun amaran. Sebahagian mufassirin menyatakan cabaran ini berlaku di dunia sebagai isyarat mereka tidak mampu menembusi keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi kecuali dengan kekuatan atau sultan. Kita dah sebut sebelum ini, cabaran ini di dunia ke ataupun di akhirat? Sebagian besar ulama menyatakan di akhirat, kerana ayat-ayat ini rangkaian ayat mengenai akhirat. Jadi ada sekumpulan lagi menyatakan dah, cabaran ini di dunia. Kalau kamu mampu menembusi langit, silalah. Tapi kamu tidak mampu kecuali dengan sultan, dengan kuasa. Boleh juga dipakai. Sekarang manusia tidak mempunyai kuasa, manusia akan sedang mencari kuasa yang dicari pertama sekali kuasa politik, kuasa tenaga, kuasa ilmu, dan berbagai-bagai kuasa yang harus dimiliki. Sebahagian ulama semasa berpendapat maksud sultan ini di sini ialah kekuatan ilmu. Sebahagiannya, bukan semua ulama mentafsirkan ilmu. Tapi sultan itu kuasa, bukan kuasa politik, bukan kuasa ilmu. Ada orang gagal kuasa ilmu. Orang bercakap pasal CJ-nya rendah tapi boleh capai tahap kedudukan yang tinggi. Orang kata bukan SRP, sebenarnya SPM. Ya betulnya. Siapa dia kata turun banyak sangat. Boleh. Ini boleh menaiki ke tahap mana yang mereka perlu, mereka mahu. Sebagian ulama semasa berpandangan maksud sultan di sini ialah kekuatan ilmu. Mereka menganggap ayat ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran menggunakan satu perkataan boleh diertikan dengan berbagai-bagai. Sultan kekuatan, berbagai-bagai kekuatan sebenarnya. Berbagai-bagai. Semuanya boleh mentafsirkan ayat ini. Kekuatan ilmu, kekuatan tenaga, kekuatan fikiran, kekuatan keuangan, kekuatan politik. Ini semuanya boleh digunakan sebagai tafsiran. I'jaz Al-Quran yang memberi isyarat kepada pendakian angkasa dan pendaratan di bulan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kecaman diulang lagi berkali-kali sampai 31 kali kecaman kepada makhluk jin dan manusia yang tidak mensyukuri nikmat yang diberi Allah kepada mereka. Soalnya, apakah kecaman itu sendiri merupakan nikmat?
Selepas kecaman, yursalu alaikuma syuwadhum min narin wa nuhas, dilepaskan ke atas kamu pucuk-pucuk api dan tembaga cair, disiram ke atas kepala mereka. Ancaman ini nikmat ke? Ancaman ini juga nikmat. Nikmat kerana ancaman satu bahagian daripada pendidikan. Dengan ancaman manusia sedar siapa dirinya dan siapa yang mengancam itu. Kan ini satu nikmat kerana dia boleh menyedarkan manusia. Jadi itulah datangnya ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Nikmat cabaran ini kamu tidak anggap nikmat? Ya, nikmat. Tapi dustakah ancaman ini? Tidak dusta, kerana dia boleh meninggalkan kesan yang sangat baik kepada orang-orang yang sedia menerima pendidikan. Nikmat yang dimaksudkan di sini ialah nikmat dalam uslub kecaman tubi dan janji buruk di akhirat. Nikmat-nikmat ini sekalipun pada lahirnya buruk, tetapi jika dianggap salah satu daripada kaedah dalam pendidikan, maka hakikatnya baik dan nikmat sepenuhnya. Sebagaimana bapa mendidik anak-anaknya dengan merotan, hakikatnya bapa tidak mendidik, hakikatnya bapa mendidik dengan penuh kesayangan, kerana bapa merotan bukannya memukul. Tapi kalau rotan sampai patah, sampai cedera, itu rotan besar, namanya pukul juga. Merotan ini nampak kuat, tapi dia kena sikit je. Pelajar-pelajar yang duduk, yang tinggal di asrama akan dirotan kalau tak sembahyang subuh berjamaah, akan dirotan. Tapi dirotan itu bagaimana kalau ustaz juga pun kadang-kadangnya tak sembahyang subuh di masjid juga. Rotan itu sendiri, rotan dia angkat tinggi, tapi pada waktu kenanya tersentuh saja, supaya orang pelajar-pelajar kawan-kawan juga memasyhurkan, oh anak dia kena rotan pada pagi ini, anak dia kena rotan, angkat tinggi macam-macam, kena 2 pikul ni barang, tapi kena sikit tersentuh je. Ya, bagus juga politik itu, namanya budak kena rotan, tapi bukan pukul, rotan. Jadi kalau begitu, arti merotan tak patut sebenarnya. Tindakan merotan budak nakal di sekolah dihapuskan, tak patut ada. Biar istilah itu keras, tapi hakikatnya lembut, hakikatnya takzir. Boleh juga ditafsirkan dengan nikmat yang didustakan itu ialah nikmat kekuatan ilmu, nikmat hidayah, boleh juga, dan taufik, dengan meninggalkan kesan positif, iaitu kemampuan mendaki ke udara, di udara dan mendarat di bulan. Kemampuan ini sultan. Para angkasawan perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Mereka mampu mendaki. Dahulunya mereka mendakwa, tapi sekarang mereka sudah mampu menunjukkan kemampuan mereka. Tetapi syaratnya mereka hendaklah benar dalam dakwaan itu. Tapi ada yang tak benar, dia tak mendarat pun lagi, dia mendarat di padang pasir mana-mana, tak menjadi kibar bendera. Dia katanya dia sudah mendarat di bulan, mendarat di bintang, dan berbagai-bagai lagi. Jadi itu pun satu kekuatan juga, kekuatan menipu namanya. Pengajaran hadis dan pengajaran ayat ini antara rahmat Allah kepada para hamba-Nya ialah mengingatkan mereka supaya berwaspada dari kemurkaan Allah. Antaranya ialah melupakan nikmat Allah dalam bentuk nikmah yang tidak mampu dihitung. Nikmat ada, nikmat ada nikmah. Nikmat juga nikmat. Ada orang yang menafikan ini nikmat apa, sakit berbulan-bulan, nikmat apa ini? Ada, ini amaran juga nikmat namanya. Begitulah beberapa nikmat, dan akan diikuti lagi dengan nikmat-nikmat sebelum tamat surah ini. Kerana kita sebut sepanjang suratul Rahman bercakap pasal nikmat Allah pada manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.